Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Zahidul. Dan untuk makluman sebelum kita kuliah pada malam ini, yang pertama sekali SOP kena jaga jugalah. SOP kena jaga. Antaranya mask kena pakai, penjarakan pun kena ada, dan seterusnya jangan kita bersalang lah walaupun dengan Ustaz nanti. Itu untuk makluman. Dan saya minta sekarang ni di tengah ni beri laluan kepada Ustaz, buatlah jalan sikit lah pasal lalu sekarang ni. Baik Ustaz naik kat sini, tunggu dalam tu je. Bukan lalu Ustaz sampai dah tu. Silakan. Kalau boleh di atas tu, apa ni, budak-budak tu diam lah, jangan bercakap lah. Dengar kuliah Ustaz malam ni. Okey, alhamdulillah Ustaz dah sampai sekarang ni. Marilah kita mulakan menjadi kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, pihak masjid mengalung-alung kedatangan Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Semoga majlis kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Ramadan akan menjemur nanti, dan saya akan menerangkan itu adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut Ramadan al-Mubarak yang akan datang tidak beberapa hari lagi. Saya dah perkenalah Al-Fadhil kita, penceramah kita pada malam ini, Mas Soho di Terengganu ni. Dah boleh tu dah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Al-Fadhil untuk menyampaikan kuliah kita pada malam ini. Sesi pertama kuliah, dan sesi kedua itu menjawab soalan-soalan yang kita ajukan kepada Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan tuan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita muliakan seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Gong Tok Nasik, Kuala Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Allah selalu memberi izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah sekali lagi pada malam ini di Kampung Gong Tok Nasik kita diizinkan Allah berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, yang memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insya-Allah memberi kemenangan kepada kita sebagai saham akhirat pada hari kita beramai-ramai dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar, insya-Allah. Jadi sebenarnya yang telah dimaklumkan tadi, untuk ceramah jemputan kita tazkirah dulu setengah jam, dan selebihnya kita akan menjawab persoalan lah yang diajukan. Siapa yang nak bertanyakan soalan boleh hantar soalan ke depan. Jadi kita tazkirah tentang puasa dah. Kita sambung balik yang semalam di Tanjung Sabtu, di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Makanlah dan minumlah sehingga telah nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam daripada fajar subuh. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu itu sampai kepada waktu malam. Baik, rukun puasa ada dua, iaitu niat dan imsak. Niat
dan imsak. Bukan waktu imsak. Nah, waktu imsak biar dulu. Kalau orang tanya apa dia rukun puasa, jawabnya dua perkara, iaitu niat dan imsak. Macam kita kata rukun semayang itu 13. Niat sampai takbir sampai salam. Rukun puasa 2, niat dan imsak. Apakah arti niat? Niat itu ialah qasad. Dalam hati kita ada datang rasa nak melakukan sesuatu, panggil niat. Jadi kalau niat puasa, kata ulama-ulama maknanya qasdus siyam. Dalam hati kita sengaja untuk berpuasa. Ada dalam hati kita sengaja untuk berpuasa. Itu panggil niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat berniat itu sepakat ulama di dalam hati. Kalau kita tak sebut dalam hati, kita hanya lapah di mulut, tidak sah. Kerana mulut bukan niat. Dia dalam hati. Sama seperti semayang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adanillahi ta'ala. Di mulut sahaja. Hati masa takbir tidak berniat, maka tidak sah. Siapa yang wajibkan niat? Bukan ulama. Asal wajib niat itu daripada hadis, iaitu sunnah. Dalam hadis Sayyidina Umar Al-Khattab, katanya sami'atu Rasulullah SAW yaqulu, Nabi berkata aku dengar, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan itu sah ia dengan niat. Itu secara umum. Secara khusus disebut dalam hadis-hadis yang lain. Umpama hadis riwayat Ad-Daruqutni, Nabi SAW sebut, man lam yubayyiti siyam qabla tulu'il fajar fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada waktu malam sampai datang subuh, tak niat lagi, maka tidak ada puasa baginya. Baik. Kalau kita terlupa niat, tak ingat niat, kalau tidak ingat niat, sama macam semayang. Tengok habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allah dah ingat niat. Faham lagi? Aku takbir gitu je. Maka sah atau tidak semayang tu? Tengok dulu, niat itu rukun tak bagi semayang? Ke sunat? Rukun. Rukun, apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ani sihhati syai' wa kana juz'an minhu. Apa makna rukun? Suatu benda yang mesti ada untuk mengesahkan ibadat. Tak ada dia, tak sah ibadat. Dan dia juzuk ibadat itu. Maka tak ada niat, tidak sah semayang. Tidak ada niat, tidak sah haji. Tidak ada niat, tak sah zakat. Beri dah berah. Bang ke Tok Imam tadi. Siapa kedai kopi, makan roti canai, Allahu Rabbi, tadi tak niat bayar zakat. Bang, tidak sah. Ambil kambing seekor gemuk sekali, tanduk berlipat tanduk. Comel kambing 15,000 seekor, so pada rute. Contohlah, bang, meleh. Makan bagi. Minggu depan baru tengok, Allah, dah ingat niat rebang. Jadi rebang. Tak jadi rebang, jadi ni sembelih biasa. Dawi makan orang bolehlah pahala sedekah, tapi bukan korban. Begitu juga dengan puasa. Tengah hari esok, Allahu Rabbi, semalam tak ingat niat, gua ni kira, hukumnya tidak sah. Siapa pandai-pandai ingat kata, Nabi sebut tadi, malam yubayyitu siyam. Barang siapa yang tidak niat pada waktu malam, qablal fajri, sebelum datang waktu subuh, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Dah tu dia puasa, pahala tak ada. Faham? Dah lepas tu kalau tak ingat niat boleh makan lah? Tak boleh. Dah kalau nak makan, garik. Dah kita tak puasa pun tak boleh makan. Takut tak ingat niat makan nasi. Bubur nasi pukul 12, puak. Abang, apa makan? Dah ingat niat malam. Apa lagi? Tak boleh. Lupa berniat, puasa tidak sah, tidak boleh makan. Siapa yang boleh makan? Orang yang tidak wajib puasa.
Siapa tak wajib puasa? Orang gila. Kalau suami kita gila, boleh makan. Faham? Tapi gila hak kotor tu lah, ngaruk biar jalan tidur ngata kan. Bukan hak gila bersih tu wajib puasa tu. Faham? Gila ada dua, gila kotor, gila bersih. Gila kotor tu lah kain cari, seluar cari, rambut macam kayu kerah. Faham lagi? Hak kotor. Tu gila kotor tu tak wajib puasa. Gila hak bersih, baju molek. Dah siapa dia? Kita semua. Gila kau. Waktu gila motor, gila buruk titik, gila maidang, gila bening. Banyak masa gila projek. Faham lagi? Dah lah. Tu gila bersih tu wajib puasa. Gila main catur. Gila main suara belalang. Tunggu ke belalang tu dapat ke bisa. Contoh. Baik. Siapa lagi yang tidak wajib puasa? Kanak-kanak. Faham? Yang belum balik wajib tak puasa? Tak. Maka mereka tidak haram makan siang hari bulan Ramadan. Boleh makan. Siapa lagi tak wajib puasa? Perempuan yang haid dan nifas. Boleh makan di siang hari. Cuma tak boleh makan depan orang yang berpuasa. Faham? Siapa lagi? Orang yang musafir. Siapa lagi? Orang yang sakit berat, yang tak mampu puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas golongan-golongan yang tidak mampu berpuasa. Mereka makan tak haram. Ingat tak ingat niat tidak sah puasa. Fala siyamalah. Tu taprek jawab. Maka tidak ada puasa baginya. Makan pun tak boleh. Wajib imsak. Faham? Itu bab niat. Bab niat. Bila waktu niat? Nampak? Waktu niyati ialah al-lailu. Waktu berniat kata ulama malam. Apa makna malam? Makna lail min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Itu waktu malam. Daripada maghrib sampai subuh. Di mana-mana masa mu nak niat, dari maghrib sampai subuh sah. Contoh maghrib 7.30, subuh pukul 6. Maka ada siapa yang niat 7.30 sah, 7.45 sah, pukul 8 sah, 8 suku sah, 8.30 sah, 10 malam sah, balik tarawih sah, tengah more sah, 12 tengah malam sah, 4 pagi sah, tengah nyahu sah. Faham? Selagi belum masuk waktu subuh. Kerana itu malam. Mana waktu yang afdal? Waktu bersahur, kata setengah ulama. Tapi kita niat awal. Walaupun tak buka hari ni 1 Ramadan, orang bang Allahu Akbar. Buka dah, masuk dah. Kita pun tak makan lagi, niat puasa dulu. Esok. Faham lagi? Atau tengah buka puak, niat puasa. Tengah makan. Ikan panggang sako duk kepala ikan dalam mulut. Niat faham? Ya. Dia gitu. Tengah minum air, tengah minum cendol, puasa. Niat puasa. Baik, kita niat awal dah. Lepas buka puasa, niatlah. Aku berniat menunaikan puasa fardu Ramadan esok hari kerana Allah Taala. Faham? Lepas niat tu boleh makan tak pulak? Boleh tak makan pulak? Boleh. Ada orang kata tak boleh, tak betul. Faham lagi? Dia gini niat awal, pukul 8 tu, lepas payah buka-buka tu, belum nak pergi tarawih tu, dia gini niat dah. Faham? Dia kata aku niat dah tu, niat awal. Takut tak ingat tak esok. Takut esok nyahu tak ingat tak. Kawan dia kata, mu niat dah tak boleh makan. Dia pun tak makan. Lapor jelai balik tarawih ni. Faham? Dah. Orang suruh ikut ulama', dia ikut kawan Facebook. Faham tak? Kawan dia macam ulama' kok, biar cakap. Akhirnya boleh kuah. Walaupun kita sudah berniat awal, boleh makan. Dan lepas makan, dah wajib niat semula. Niat musah dah. Faham lagi? Sah dah. Lepas niat, tidur. Bangun tidur, dah wajib niat semula. Contoh dia niat kopak lagi, dah lambat lagi subuh. Dia pun tidur. Bangun tidur pukul 5.30.
Dak lagi subuh, dak wajib niat semula. Niat sebelum tidur sudah terpakai. Lepas niat jimat pula. Faham lagi? Tok Ila. Neh, awak galak. Nak, neh, niat pukul 12, pukul 1 jimat. Nak, lepas jimat bini dia kata, "Abang, kena niat semula ke tak?" Tok Ila garu, rasanya dak payah pakai tayamum je. Bang, tayamum bukan bila kau tok nasi nak bukit depu tu. Dak payah dah, tak rosak dah, faham lagi. Tidak rosak dah puasa mu asalkan dah kita nak niat sekali lagi, hukum andamu. Orang tak kata wajib. Sejam sekali niat, lah lagi ah. Kau 7,5 kali, 8,5 kali, 9,5 kali, sejam kali niat. Orang andamu, orang tak suruh. Cuma niat sekali, jika sudah masuk waktu malam, sudah memadai. Faham lagi? Itu cerita tentang niat. Bangun sahur kau kata tak payah niat dah. Betul tak? Betul kalau niat dah. Dia bangun makan sahur. Dia baca dalam Facebook tulis, siapa bangun makan sahur tak wajib dah niat. Betul tak? Betul lah. Jika sebelum makan tu dia niat dah. Dia tak niat lagi. Kira makan sahur tu kira niat. Tapi dia ajar mu makan kira niat. Faham lagi? Mengaji di mana? Makan tu niat. Faham? Ada orang bangun sahur dalam hati niat nak berpuasa. Sah. Ada orang makan sahur tak ada niat nak puasa. Kerana dia siap supik hitam. Dia siap tak puasa dia. Cuma makan sahur. Balik rumah tua. Bahkan nak tunjuk tak puasa. Faham? Makan tek dia. Ada niat nak puasa sah? Tak ada dia. Sah tak dia? Tak lah. Faham? Jadi makan sahur bukan niat puasa. Cuma ulama kata barang siapa yang bangun makan sahur dalam hatinya supaya esok hari dia tidak lapar dan dahaga ketika berpuasa, maka kalau gitu mari dalam hati niat itu diiktiraf, dikira ya. Yang tak ada langsung untuk siang harinya berpuasa, makan saja, tidak sah berniat. Faham? Baik. Niat sebelum masuk waktu maghrib. 2 saat lagi masuk garis niat dah. Tidak sah. Kerana belum waktu malam. Kerana syarat niat ialah malam. Nabi kata yubayyit. Daripada perkataan bata. Bata bukan kasut tu. Bata maksudnya malam hari. Mana niat itu pada waktu malam. Kalau sebelum maghrib orang panggil malam. Dalam Islam sebelum maghrib siang. Dia panggil hujung hari. Bila malam tenggelam bulatan lemah sunset. Tak ada di kaki langit, hilang bulatan. Ini kaki langit, ni bulat. Turun, lepah hilang. Lepah ni orang panggil wuruk. Tiada panggil lepah. Arab panggil wuruk. Wuruk apa? Wurubu syamsi. Tenggelam bulatan matahari. Maghrib. Waktu itu maf'ilun, maghribun. Masa tenggelam matahari. Dia pun niat. So, kena tenggelam dulu. Esok dia niat, separuh niat, belum subuh, separuh lagi niat, subuh dah, tak sah. Contoh dia kata, aku berniat puasa, nampak? Aku berniat puasa, tak subuh lagi. Patut, Allahu Akbar, esok hari fardu Ramadan, tak sah. Dia kena selesai niat, baru subuh. Faham lagi? Tapi kalau serentak ujung tu selesai niat masuk subuh, khilaf ulama. Imam Nawawi kata ada 2 kaul, satu pendapat kata sah, satu pendapat kata tak sah. Tak apalah, ada khilaf, boleh tahan kira. Faham? Jadi moleknya belum tidur niat dah. Faham lagi? Tidak lapar saja, esok makan tak boleh. Makan tak boleh. Baik. Yang kedua ialah imsak. Imsak ni bahasa Arab, bahasa Melayu menahan. Menahan apa? Menahan diri kita daripada melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Itu panggil imsak. Kerana itu takrif definisi siam puasa. Al-imsaku anil muftiri min ghurubi syamsi min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi biniyatin. Apa makna puasa?
ialah menahan diri dari melakukan perbuatan yang membatalkan puasa dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib dengan serta niat. Baik. Apa benda yang membatalkan puasa? Ada 3 benda besar yang membatalkan puasa. Yang 3 inilah yang intipati puasa itu diwajibkan atas kita kerana menahan syahwah, keinginan nafsu kita. Faham? Iaitu tidak makan, tidak minum, tidak jima'. Faham? 3 inilah hak manusia perlu atas nama keinginan nafsu. Faham lagi? Jadi kita nak makan kerana kita manusia, kita nak minum kerana kita basyariah, jenis manusia. Dan kalau yang ada pasangan, dia nak bersama isteri, isteri nak bersama suami kerana dia jenis a'radul basyariah, keinginan untuk menunaikan syahwat. Tapi sampai masa setahun sekali Allah larang. Padahal benda itu dihalalkan syarak, makan dan minum dan jima'. Tapi setahun sekali Allah larang. Bila? Bulan Ramadan. Kenapa? Supaya kita tidak lupa kita ini hamba Allah. Faham? Walaupun kita nak ada keinginan, ada benda itu tidak salah, sampai masa kita latih diri taat pada Allah. Allah kata jangan makan, tak makanlah kita sampai garik. Itu kerana taat pada Allah. Faham? Kita minum sampai bulan Ramadan, Allah kata jangan minum. Orang lain kita tidak taat, tapi Allah kata jangan minum, kita tak minum. Kalau bukan Allah yang haramkan makan minum Ramadan, Tok Siok haramkan, kita ikut. Kita dah ikut. Faham lagi? Tapi Allah, dia Khalik yang menjadikan kita. Barulah kita ni tidak sombong. Barulah kita ni tidak bebas, tidak rasa terlepas daripada tuntutan syarak. Itu tujuan puasa, supaya link ikatan internet kita dengan Allah tidak putus. Sedar, walaupun aku nak makan, nak minum, aku ada fitih, Allah tak bagi kerana tuntutan Ramadan, aku taat. Faham lagi? Kalau ada kesedaran begitu, maka dia dapat hikmah puasa. Faham? Baik, makan membatalkan puasa, minum membatalkan puasa, jima' membatalkan puasa. Faham? Bila tu kena puasa? Subuh sampai malam. Waktu siang hari. Subuh tu orang panggil siang. Sebelum subuh orang panggil malam. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang dah weh. Diorang ni gelap. Siang bukan makna cerah. Faham lagi? Siang ini adalah giliran lepas daripada malam. Lepas malam gilir siang, lepas siang gilir malam. Faham? Ada kala malam cerah, ada malam gelap. Ada siang itu gelap. Golik-goliknya siang itu cerah. Faham? Maka ma'atimus siyam, hendaklah kamu sempurnakan puasa. Nampak? Ilal lail, sampai malam. Daripada subuh kepada malam. Bila malam? Sampai maghrib. Faham? Baik. Apakah arti makan? Malam ni alhamdulillah boleh tahu makna makan. Umur 60 dah baru boleh tahu benda makna makan. Tak, orang tak tahu lagi lah. Makan artinya menelan suatu ain, melepasi daripada kerongkong. Itu panggil makan. Ambil suatu ain, suatu benda yang boleh dilihat dengan panca indera. Tengok boleh, hidu boleh, rasa dengan tangan pun boleh. Orang panggil ain. Seperti sebutir nasi, sebutir coklat, sebutir kurma. Faham? Dipanggil ain. Atau sebiji pil obat. Biar lepas halkung. Kerongkong ni orang sebut urut Hamzah. Urut Hamzah kat mana Hamzah? Dia halkung ni. Situ Hamzah. Bukan hidung. Tu bukan Hamzah. Pangguk hidung. Faham? Situ. Lepas pada Hamzah ni, orang panggil telang. Jadi maknanya kalau kita tengok makanan depan, contoh kuih. Hodak kuih tak itik. Faham lagi? Tak. Orang panggil makan. Dok atas. Yang batal makan. Kita pun buat tangan kita. Kan ku ambil kan. Batal tak? Dok, pasal ini bukan makan. Ambil buat kat mulut pula. Batal tak? Dok, pasal itu bukan makan. Faham? Ambil bola mulut. Batal tak? Dok kak, itu bukan makan. Kalau bola mulut batal, gigi batal.
Buah gigi batal tak? Tak lah. Pasal bukan telang obat gigi. Ambil beru bola mulut, tak atas. Koma batal tak? Tak. Nabi kata barang siapa yang berpuasa, maka jangan berlebih-lebihan berkoma. Koma juga sunat, tapi jangan nebeng. Wala tu baliru, jangan nebeng, takut tertelang air. Maknanya yang batal bukan dalam mulut. Ni lepas pada halkum. Faham? Batu beruh gigi tak batal. Ambil beruh gigi bola mulut. Faham? Ngobat-obat dalam mulut tak batal. Tok tua lagi tak batal, gigi duduk tangan. Faham lagi? Tu lagi lah tak batal tu dah. Gigi duduk tangan, siap boleh nyanyi. Kena faham makna makan. Ambil air bola mulut pasal dia sakit gusi. Dia pun mak dia kata ambil air garang, kecar garang air panas, koma tu. Faham? Contoh, dia pun ambil air garang, bubuh kau dalam air panas, dia koma. Batal tak? Batal. Itu bukan panggil minum. Faham? Makan, ambil sesuatu benda dan lepaskan daripada kerongkong. Itu panggil makan. Faham? Minum maksudnya ambil benda yang cecair dan lepaskan daripada kerongkong. Baru batal. Jadi koma Listerine, koma air garang kerana gusi darah, tidak batal. Faham? Telang air liur, ada kalanya batal, ada kalanya tidak batal. Kat mana tak batal? Air liur itu masih duduk dalam mulut. Walaupun banyak, diripung daripada lohor. Siapa asal tu gembok macam gorilla dah pipi. Pelang. Tak batal. Bodoh je orang panggil. Faham lagi? Tapi dah keluar dari mulut, batal. Contohnya air liur dia neleh sampai kat dagu, dia tolak mula dengan jari, bola mulut telang, batal. Atau dia berasa nak ludah, dia bola kolek, puik. Berasa nak ludah, puik. Dia pagi sampai petang boleh sekolah, dia pun telang mula. Walaupun air liur dia bukan campur orang lain, batal. Jangan awak gitu dah. Baik. Banyak mana batal? Banyak yang dapat dilihat pada mata. Dan kalau tidak dapat dilihat, tak batal. Halus, kena tengok di sepegang nampak ketek ngak benda. Tidak batal. Al-qalil, kata ulama fiqh, kal adami. Hukum yang sedikit itu halus sangat, hukumnya seperti tidak wujud. Batu kita contoh, dia naik motosikal. Bukan Terengganu lah. Kalau belah-belah Perak, belah-belah Selangor kadang-kadang lori babi depan. Babi tu dia bola jok. Kalau kita lori ayam ni tau. Kalau belah-belah jaga jeng, babi berapa tekak babi. Sengih duduklah baku. Faham tak lagi? Jadi dia duduk tu nak potong tak boleh. Belakang bozal. Nak potong tak boleh. Jalan speed, tiba-tiba dia nampak ngecik. Babi seekor tu tengok dia bersing. Hacing babi ni. Dia nampak dah, halus je. Inguh babi tu kena di baju dia. Faham? Dia pun turun, dia tengok tak nampak. Faham? Tak nampak pasal apa? Halus sangat. Dia semayang, sah. Kenapa? Al-qalil kal adami. Tak, benda yang kecil sangat seperti tidak ada. Faham tak lagi? Lepas semayang, dia pergi jabat kimia. Seperang ada. Tidak kira, kerana yang kira dalam bab najis ini mata manusia saja. Faham lagi? Kalau mai awak pergi jabat kimia luar dalam jeng. Faham lagi? Saya nak suruh cek luar dalam saya sebab saya sok ni. Hok jabat kimia. Ada kerana dadah dah habis cek lagi. Berkelu-kelu. Gitu. Duduk saja-saja berasa dah ada nasi celah gigi, dia pun cokeh telang, batal. Faham tak lagi? Kalau semayang mana? Semayang batal, maka puasa batal. Semayang makan batal, puasa makan batal. Faham tak lagi? Dia gitu. Air banyak mana? Dia berwuduk. Dia bila wuduk, adalah air dalam wuduk. Dia tidak puek semua, dia taruh sikit bekas koma, orang pun tak nampak, telang air tu, batal. Kerana itu bukan air liur dia, air kolah. Faham?
Dia minum air sirap tadi, nyahu. Faham? Dia tak ingat komo, siapa tengah mayang subuh berasa manis air, dia pun telan, batal. Ini kata ulama fiqh. Faham? Tapi kalau sedikit, tak payah dia nak bezakan, maka tertelan dengan air dia tidak dia ambil kira. Dah? Keluar dengan kata ain, iaitu bukan ain, contoh angin. Angin masuk dalam perut, tidak batal. Nah, dia duduk patah suara takir, hak baru, kat jembatan boleh congek. Nah, angin tengah kuat, dia pun angin mulut. Oh, masuk terus dalam perut dia. Sampai perut besar gitu balik. Faham? Tidak batal, kerana dia bukan ain. Faham tak lagi? Bukan benda. Kalau asap, batal. Nah, bakal siapa, dia pun pergi ubuh muka depan tu. Dia hidu. Masuk dekat rongga, pasal ke tempat batin, batal. Baik. Kat mana batal kalau ke mulut? Ni kerongkong. Kalau hidung, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, lepas pada tulang hidung. Nah, lepas pada tulang hidung ni batal. Pendapat yang kedua, lepas tulang hidung pun tak batal lagi, jangan masuk ke otak. Dah kita nak ikut mana? Ikut pandangan. Semua pandangan ulama fiqh belaka. Yang tak boleh ikut puak-puak kawan-kawan dalam Facebook ataupun dalam TikTok. Tu tak boleh ikut tu. Faham lagi? Tu harus senok belaka tu. Pandangan ulama boleh. Pandangan pertama lepas pada tulang hidung. Mana dalam kelopak hidung tak batal. Nah, dia pun korek hidung daripada lepas subuh sampai garik. Makruh. Tak batal. Faham? Masuk di hidung, masuk dalam perut, batal. Lubang mana yang batal? Rongga yang terbuka. Nampak? Manfas maftuh. Lubang rongga yang terbuka. Apa dia? Lubang mulut, lubang kemaluan, lubang telinga. Mata bukan lubang. Lubang hidung, mulut, telinga, kemaluan. 4 lubang. Faham? Mata bukan kemaluan. Nampak? Mata bukan rongga terbuka. Dia letak air mau dalam mata, tak batal. Faham? Abak telinga dia pun ubuh, tak batal juga. Ubuh sampai kena gerendang, batal. Mandi dia ambil air, dia ganyih telinga. Masuk tak? Masuk. Sapa gegendang? Tak sapa. Tak batal. Sapa pada gegendang, gegendang tu kon speaker dia. Batal, dia kira batin. Dia nak tahu mana sapa gegendang? Air kalau sapa gegendang, ia jadi dengung. Kita kata deng, deng, deng. Itu masuk gegendang tu. Faham lagi? Boleh tahu. Jadi kalau kita mandi, jangan nebeng. Bila kita tidak nebeng, berkomor, masuk air ke hidung ketika wuduk, dan mandi kita tak jiru kuat-kuat, termasuk juga dimaafkan. Kalau kita nebeng, komor, sama air ke hidung, kalau terbabah, batal. Faham? Dia kaedah gitu. Nyelang batal tak? Nyelang tak batal. Tapi kalau kita tahu dah, kalau aku nyelang memang masuk air kok rongga, maka batal. Hal palpah kalau aku nyelang tak masuk air, maka hukumnya makruh menyelang. Faham lagi? Masuk binatang, terbang contoh. Dia naik motor, ranga mulut-mulut tak? Ranga dah, puasang kelapa, lapar perut, nak boleh siapa ke ketek, lekung masuk kabur sekor. Dah nak kehek, tebau rasa dalam perut dah. Tidak batal. Walaupun masuk sekor, baru pati. Tapi jarang masuk pati sekor. Biasanya natang terbang lah. Faham lagi? Benda-benda halal, tidak batal. Masuk natang terbang, lekat di lidah. Dia pun malas nak buang, biar lock situ lah. Kayak gitu telang, batal. Dia masuk lagi lekuk, tak batal. Tengah tidur, mari ulat tu, ulat gonggok. lekuk masuk dalam hidung, tubik ke telinga. Faham lagi? Tidak batal, bukan perbuatan dia. Faham? Baik. Termakan dengan tidak sengaja atau terlupa dia sedang puasa, tidak batal. Faham? Nabi SAW sebut dalam hadis, man nasiya fahuwa shaim fa akala wa syariba falyutimma saumahu innama at'amallahu wa asaqahu au kama qala
Siapa yang terlupa dia sedang puasa, dia tak ingat. Dia tak ingat dia sedang puasa. Lalu dia pun makan dan minum kerana dia tak ingat. Maka fal yutimma saumahu, teruskan puasa. Teruskan puasa ni kata ulama-ulama maknanya tak batal. Kalau batal Nabi akan kata fal yaqdi, hendaklah dia qada. Faham lagi? Fal yutimma, teruskan puasa, tak batal. Dah sedap dia boleh makan hari tu. Tak batal. Memang sedap. Itu yang Nabi kata innama at'amahullahu wa saqah, sungguhnya pada hari itu Allah yang jamu dia makan dan minum. Orang lain puasa tak boleh makan, dia makan tak batal. Faham? Biasanya pada 1 Ramadan lah. 1 Ramadan dah ingat. Bini pagi tu pukul 9 bini bangun buat si goreng. Siap dengan telur mata khubar. Makanlah laki bini tu pukul 9.30. Faham? Siap dengan air melo tabur lagi. Tak sekolah seorang. Lepas abang puasa tak batal. Ada dah hadis. Okey? Pasal apa? Tak sengaja. Faham lagi? Tengah hari tak ingat pula nano gulal numi. Mang, tumbuk belacang siap. Gong gong gergong 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 gergong. Faham? Abang tak batal juga. Salah. Tak ingat. Faham? Petang buat ropa pula. Faham lagi? Siap dengan giling buat aku gelik ropa apa tak ingat juga. Habis. Laki 4 utir, bini 12 utir. Tu abang tak batal juga. Saat ni man nasiya fahuwa shaim, siapa yang tak ingat bahawa dia sedang puasa, fa akala wa syariba, lalu makan dan minum, fal yutimma, teruskan puasa. Nabi tak kata pagi sekali je, maaf, dak umum. Kata Imam Nawawi umum. 4 kali sebetul tak ingat, 4 kali sebetul tak batal. Faham? Esok 2 Ramadan tak ingat juga. Straight 30 Ramadan. Faham lagi? Tapi jarang tu berlaku. Kalau ada bertuah benar. Tak? Bertuah benar. Dah jima' kau ni pula. Kata Imam Nawawi wa yuqasul jima'. Nampak? Alal akli wa syurbi. Fima la yubtil tilus siyam. Maka dikiaskan dengan makan dan minum. Nabi tak sebut jima'. Nabi kata makan dan minum. Maka siapa yang terlupa, faham? Dia jima' siang hari tengah puasa, maka tak batal. Sudah jimak pagi 4 Ramadan, abang tak batal. Tengok dah kitab. Dah ingat. Petang jimak pula. Ambo kerek kata. Kau anda ya dah. Asal dah ingat. Tapi kalau kita tengah makan, tengah-tengah makan, ada sesuap lagi. 10 suap dah, tinggal sesuap lagi. Tinggal sesuap tu, tengah akak tu, baru teringat sedang puasa. Wajib berhenti makan. Dia makan juga batal. Yang membatalkan ialah 1 suap, bukan 10 yang dahulu. Kerana 10 itu makan dalam keadaan lupa. Faham? Yang tu dalam keadaan ingat. Batal. Faham lagi? Tengah-tengah makan dah hari tu dah. Gula kuning, lada burung buh. Lada jagung, lada burung, habis buh. Perdah bersih. Tak. Baru nak minum air. Itu puasa. Tak boleh minum. Pada muka mu pedah lah mu. Sampai ke petang karang. Minum sikit je batal puasa. Faham lagi? Gurau-gurau juga nak faham konsep fiqh bab puasa. Faham? Apa yang berlaku dalam hidup kita gigi ingat dengan hukum tadi. Nak? Lepas tu hati kita betul tak betul, kita sendirilah. Kita nak hukum, tak ingat sungguh ke, kita nak pelawak, Allah tahu belaka. Ya'lamu ma fis sudur, Allah tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Dengan kawan-kawan kita boleh lebang, Allah kita boleh lebang. Lagi. Mu lebang lah, Allah boleh api lagi. Nampak? Maka makan minum kita ilal lai, kita tahan makan minum jima ilal lai. Apa lagi yang membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Contoh kalau perempuan dia nak buat ujian pap smear, nak tahu ada penyakit, ada kanser dan sebagainya, dimasukkan lebih daripada kemaluan bahagian batin farad, batal. Faham? Baik, inhaler ini maksudnya inhaler tu yang obat lelah. Ada satu lagi inhaler bukan obat lelah.
hidung sumbat tu hok weak tu hok kedai ada jual tu kedai tu hok tu tak ada apa tu neh hok tu bau saja masuk neh inhaler hok orang lelah tu hok pegang gini tu tekan tu tu neh apa benda masuk tu ialah gas tekan tu gas macam bak nyamuk serah masuk tak batal atau tidak hang ada dua pendapat ulama fiqh. Faham lagi? Kebanyakan ulama menyebut batal. Faham lah? Batal. Kenapa? Dia masuk melepasi kerongkong. Faham? Dia pergi kepada saluran nafas yang tersumbat, sah dia masuk situ, dia akan kembang. Jadi nafas jadi lega. Faham? Pendapat yang kedua, itu pendapat ulama-ulama moden mutaakhirin. Bukan semua, sebahagiannya mengatakan dimaaf, tidak batal. Kerana tak masuk ke perut, dia hanya pergi ke saraf. Nampak? Jadi perselisihan begini rahmat bagi kita orang awam. Faham tak ke? Dah? Jadi kita banyak sandorang. Taklah sepik. Faham tak ke? Adapun kalau kita jadi mufti, wajib kita fatwa dengan pendapat yang muktamad, yang rajih, tidak boleh suka hati. Faham tak ke? Maka kita berbuka masa mana? Berbuka waktu malam. Atimus siyama ilal lail, puasalah kamu dari subuh sampai kepada malam. Bila malam? Bila tenggelam bulatan. Ini matahari duduk atas kepala, dia panggil zuhur. Faham lagi? Turun sampai separuh bayang. Bayang sama panjang dengan tuang, dipanggil hujung waktu zuhur. Tuang sekaki kayu, bayang sekaki juga ujung waktu zuhur. Bila masuk asar, bayang panjang pada tuang bayang. Kayu 12 inci, bayang 13 inci. Asar. Yang mudah tu. Faham? Dah garik lah. Turun bulatan matahari, ni kaki langit. Ni kaki langit. Bukan atas langit, kaki langit tahu tak kaki langit? Kaki langit tak erti? Nak kata gua mana? Ujung. Kita tengok sini dah apa? Kita kena naik atas bangunan tu. Jabat MB. Faham? SUK. Faham? Ujung tu dia straight. Kita tengok tak kena straight. Tengok sini berakah kali dengan daun kayu. Faham? Naik atas tekak 20 tu. Faham? Nampak ujung belah tu, belah jatuh, jangan tengok belah naik. Nak garik. Lagi kiri tunggu patah. Mana matahari belah tu? Tahu? Bahasa senok. Jadi kat mana maghrib buka puasa ni? Bila dia turun, belum lagi. Dak lagi. Habis bulatan ni masuk, baru panggil maghrib. Dak lagi, ada sikit lagi gitu. Nampak sikit. Garik lagi. Dak habis. Garik ni gini. Setengah habis. Garik ni lah tak ada. Faham? Itu dia panggil ghurub. Ghurub mana? Tenggelam. Kalau duduk terapung ni ada angin tenggelam. Kapal separuh duduk atas air, separuh bawah. Angin tenggelam tak? Tak. Masuk bawah, baru tenggelam. Faham? Ghurub tu bahasa Arab, Melayu tenggelam. Tak? Tenggelam matahari tu panggil maghrib. Waktu maghrib. Maf'ilun maghribun. Masa tenggelam. Lepas tenggelam, boleh makan dah. Walaupun tak bangun. Kenapa? Kerana nak tengok waktu semayang ada 5 martabat. Martabat paling tinggi, paling sahih dengan ru'yah, mata sendiri nampak matahari. Dia tengok tenggelam dah bulatan, itulah maghrib. Dia tengok jam 2 minit lagi. Dan jam 2 minit lagi. Jam ni tengok mana? Lepas tengok jam, tengok matahari ke tengok benda? Orang tengok jam garik. Dia tak dengar bang, dia jenis tengok jam. Tengok jam saja gitu. Tak. Faham? Tengok jam, tengok takwim. Kalender tulis situ 7.18. Bila dia tahu 7.18, baru tengok jam. 7.17 tak lagi. 7.18. Garik tak? Garik lah. Cuma nak faham takwim ditulis setahun sekali oleh ahli falak. Dia biasanya tepat ataupun lari seminit atau 2 minit atau 3 minit. Dia tak ada lari 2 jam suku. Faham lagi? Jadi kita boleh pakai takwim.
Tapi kalau nak badi takwin dengan tak nampak lagi dengan mata, ni paling tepat. Jadi bila tergelam matahari, walaupun tak bang lagi, Tok Bila tengah start motor. Jauh lagi dengan nak pergi bang, 3-4 minit lagi baru sampai serah. Boleh makan kerana maghrib. Kerana tenggelam. Tapi kaki langit jangan tenggelam atas-atas balai raya. Faham tak? Kopak suku baru. Tenggelam dah. Tenggelam atas-atas balai raya. Faham lagi? Kaki langit. Kalau naik bukit besar, nampak serik belakang. Tepat matahari jatuh, dia lurus. Faham lagi? Dia tenggelam baru boleh makan. Dia mudah sekali maghrib. Hari itu naik kapal terbang, bulan puasa, balik daripada Madinah ke Malaysia. Jadi pukul 6.30, pramugara apa semua pun buat mari. Nasi biryani. Nasi biryani ada ayam, peha seseorang. Ada dada lah. Seseorang lah, untuk buka puasa. Faham? Ramai lah dah. Ayah haji, mak haji dah orang buat umrah. Separuh kapal terbang, buat umrah saja. Faham? Jadi bila dia bagi, dia pakat makan belaka. Dia kira buka dah. Allah bala. Matahari cokeng je. Kok tikat nampak. Cokeng matahari duduk. Bukan gini matahari ni. Gini. 40 minit lagi. Tu kata. Tak tahu benda. Betul tak? Mentality. Dia kira atas tu makan. Pas serebang tak serebang. Ayah haji belaka. Mak haji. Tak makan. Kita buat apa makan belaka ni? Buat apa makan belaka? Kata, tak buka lagi. Tak buka lagi, makan kau buka tu. Habis masuk tangan apa semua, baru pilot khabar. Sekarang masuk waktu berbuka. Kan nampak di cikak kapal terbang, hilang dah di kaki langit. Faham tak? Ni buat payuh. Bukan duduk lah gua kapal selang. Kalau naik kapal selang dia umrah payuh kau. Kena buat timbul dulu. Ni nampak habis seluruh dunia nampak. Ni buat lapar dia. Habis saja wajib kena qada. Dah. Dia sibuk nak pergi umrah, orang ngajar tak pergi dengar. Dia duk main TikTok. Dia belajar tak rugi siapa-siapa pun. Kita buat jadi betul. Bila betul berkualiti. Bila berkualiti walaupun sebutir berliang harganya 1 juta. Tapi kalau batu jalan selori 250. Faham tak lagi? Wallahu alam. Sebelum kita mulakan menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Gong Tok Nasik melancarkan kutipan derma. Siapa yang nak memberi sumbangan melalui akaun Bank In, Bank Islam 130 1000 6152 719 untuk Masjid Kampung Gong Tok Nasik kita. Jadi boleh tengok pada skrin Facebook Live di bawah tu akan kita letak nombor akaun masjid. Bagi orang yang nak membelanja bayar api masjid, nombor akaun 220758086904. Malam ini kita kutip sumbangan derma tuan-tuan perempuan untuk pasang kapek. Lebih kurang 80,000 harga kapek. Sila jalankan tong-tong untuk diberi sumbangan derma. Bukan malam ni nak 80,000, tapi duit tuan-tuan akan kita gunakan untuk beli kapek. Wak gerak tong, ada tong tak? Ujung wak jalan tong. Bukan jalan saja, jalan sambil diletak sesuatu di dalamnya. Sejuk masjid ni. Lebih dia dalam kapal terbang. Kapal terbang panas hari ni tengok. Kalau sejuk gini tak mau mari kau dengar bala tunggu dah. Nak gelek duduk rumah busuk kohong. Jadi harta banyak. Buat gerak tong baik. Sambil-sambil kita menggerakkan tong-tong untuk hadirin hadirat berikan sumbangan, kita tengok soalan-soalan daripada orang kampung Gong Tok Nasik kita untuk kita fahami bersama jawapan. Dah? Dengar baik-baik. Buat gerak tong sambil-sambil kita tengok soalan. Soalan yang pertama, batal tak puasa kalau teh jolok hidung? Nampak? 2 tahun lebih kena jolok hidung.
Tak apa, suka mana orang suka dulu nak? 2 tahun. Nah, lambat lepas jolok hidung kau. Lambat lepas kau jolok hidung. Nah, penyakit ni kita tak suka sekarang. Siapa suka learning kena pakai topeng. Siapa 2 tahun lebih pakai topeng, kita buka topeng jadi udung muka. Jadi kena pakai mau comel. Faham lagi? Jadi sekong topeng dah muka. Nak? Jadi gitulah macam di khabar tadi, atas pendapat lebih daripada ni batin ni, maka batal. Tapi pada pendapat mengatakan sampai ke otak baru batal, maka tidak batal lah. Faham lagi? Itu khilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perselisihan imam-imam kita memberi rahmat kepada kita orang awam ini. Tak? Soalan seterusnya, saya balik rumah mertua di Perlis. Bila siapa di rumah boleh jamak qasar ke tak? Saya balik 1 hari 2 hari saja. Baik. Dia duduk di Terengganu, Gong Tok Nasik. Tapi dia kahwin dengan orang Perlis. Bini dia orang tu. Apa benda ni? Perlis. Orang Perlis. Dia nak balik sehari 2 saja. Contoh. Maka adakah boleh jamak qasar? Jawabnya, orang Terengganu yang pergi musafir ke Perlis, dia boleh jamak qasar dalam perjalanan pergi dan perjalanan balik. Kerana destinasi pergi dan destinasi balik masing-masing sampai 2 marhalah dan ke atas, iaitu 85 km dan ke atas. Adapun bila sampai di rumah mertua di Perlis, harum manis. Faham lagi? Boleh ke tidak? Jawabnya, siapa yang nak pergi singgah di suatu negeri 3 hari dan ke bawah, iaitu 3 nak duduk 2 atau 1 hari saja, maka boleh jamak qasar. Yang tak boleh jamak qasar, orang Terengganu nak pergi duduk di Perlis 4 hari dan ke atas. 4 hari dan ke atas itu tidak masuk hari pergi dan hari balik. Contoh hari ini hari Selasa. Okey? Hari Selasa bertolak. Selasa bertolak. Nak duduk apa hari? Nak duduk Rabu, esoklah. Rabu, Khamis, Jumaat. Bila nak balik? Sabtu. Dengar molek ni. Dengar molek dah jumpa dah ni. Faham? Hari ni nak pergi hari Selasa, tolak pergi pagi tadi. Kan? Pagi tadi tolak Selasa. Bila nak balik? Nak balik selepas 3 hari. Duduk Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu balik. Faham? Hari pergi tidak kira. Hari balik tidak kira. Tinggal berapa hari? 3. Siapa yang nak pergi 3 hari atau kurang boleh jamak qasar. Tapi kalau nak pergi, nak balik hari Ahad, hari pergi tak kira. Pergi hari ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, bos segi jari. Hari Ahad kira tak hari balik? Tak kira. Hari pergi Selasa kira tak? Tak. Tinggal berapa? Orang ini dikira pergi nak duduk 4 hari. Siapa saja di harum manis Perlis tak boleh jamak qasar. Ingat tak? Tinggal baju tak apa. Dia tak boleh sebagai tempat tinggal. Nak tempat tinggal dia juga bulang. Tak boleh. Contoh dia ada 3 tempat tinggal. 3-3 tak boleh. Faham? Soalan seterusnya. Mengundi orang kata wajib, tapi lepas mengundi kerajaan tak jalankan tugas. Boleh tak kalau tak mengundi dah? Jawabnya tak apa pasal tak mengundi lagi. Siapa masa mengundi, kalau kita tak mengundi pun semuanya Islam menang. Maka tak apa dah lah. Hak ni pun Islam, hak ni pun Islam, masing-masing akan martabatkan Islam. Yang tak bolehnya kalau kita tidak mengundi, maka Islam itu kalah. Faham tak lagi? Itu je. Cuma kita rakyat kadang-kadang rasa tak, rasa macam apa benda? Kecewa tak, kerana sebahagian daripada pemimpin yang kita lantik tidak amanah. Maksudnya tidak menjalankan tugas dengan betul. Betul tak? Jadi kita bukan sampai tambung mengundi. Kita nak lantiklah sebagai calon-calon ini orang yang nak bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya. Nak kalau tidak siapa bila gitu sok mau.
Naik apa pun gitu sokmo dah. Faham? Jadi harap-harap kerajaan jangan buat pekok telinga dah. Bolehkah zakat disumbangkan pada ma'had tahfiz? Sebahagian ulama fiqh membolehkan atas asnaf sabilillah. Soalan seterusnya, kita nak bayar direct zakat boleh, asalkan orang itu asnaf. Kita tahu siapa asnaf dan kita pandai, kita reti, takut tersalah. Faham tak lagi? Salah. Orang itu tak layak terima zakat, dia pergi bagi. Contoh dia bagi anak yatim, tak sah zakat dia. Ramai orang dia bagi anak yatim faham? Tak sah zakat. Anak yatim bukan asnaf zakat. Melainkan anak yatim itu miskin, maka sah zakat. Okey? Ya kemah dulu. Mu nak bayar sendiri, kemah dulu. Memang orang ni layak terima ke tak? Faham? Kita dapat tak ganjaran sedekah bulan puasa sebab derma tabung-tabung Ramadan di masjid surau sejak bulan ini yang mana akan digunakan bulan puasa? Dapat. Kita derma dalam masa sekarang, pahala sekarang sudah ditulis. Derma dalam bulan Ramadan dapat ganda lagi pula. Ditanya kepada Aisyah setelah Nabi wafat, Nabi ni benda dia suka sangat buat. Kata Aisyah isteri Nabi, suka sangat sedekah. Cuma bila datang bulan Ramadan, lagi banyak Nabi sedekah. Faham? Jadi kita ada orang tak mau derma masa ni. Sebab apa? Sebab rugi lah. Boleh sikit. Tunggu Ramadan. Malang Ramadan bahan tanah. Faham lagi? Lagi dah rugi kita. Dah nak baikmu jangan tunggu Ramadan. Ada sekarang, sedekah sekarang. Fa innaka la tadri masmuka ghada, kerana kamu tidak pasti adakah kamu masih bernyawa di esok hari. Faham? Sempat dengan Ramadan, insya-Allah kita sedekah lagi. Dah kalau sedekah dah sekarang lagi tak ada witih dah. Nabi kata ma yang kusuma min sedekah. Tak akan habis witihmu kalau mu sedekah hari ni. Faham? Soalan seterusnya, masukkan objek melalui tangan batal atau tidak puasa? Kalau masuk air batal ke tak? Baik. Dia kalau kita cocok tidak batal. Contohnya orang nak cabut gigi. Biasanya dia cocok buat bius atas gusi ke atas gigi? Atas gusi, tak kau cocok atas gigi. Faham lagi? Aku panggil dere atas gigi dah. Maka tidak batal. Dia masuk banyak 15 liter buat bius. Tapi dalam daging tak batal. Yang batal manfazun maftuhun, rongga yang terbuka. Hidung, telinga, mulut, kemaluan. Kemaluan tu maknanya kubul dan dubur. Faham lagi? Macam sakit nak ni cocok punggung. Ada kan abak setengah tu cocok lengang, ada abak cocok punggung ni. Bukan kok dubur ni daging punggung ni. Tak. Kerana dia bukan lubang. Faham lagi? Jadi hak set-set ngisap dadah cocok dah atas tu. Dia pun tak rasa. Faham lagi? Baik dah masuk air, jika masuk pergi ke perut mengenyangkan batal. Kerana intipati puasa untuk dapat lapar, mu dapat kenyang batal. Contoh dia minum air kok ni batal. Tapi kalau orang tepuk tekak, dia accident mulut mahal masuk dalam sepoket rezek. Faham tak? Acur mulut ni. Jadi doktor pun tepuk sini. Bang, jadi masuk kok ni Maggi jeput pisang jolok kok ni. Batal tak? Batal tak? Faham lagi? Kerana pergi ke perut. Soalan seterusnya, kawan-kawan buka aib lama untuk jadi bahan sendaan, apakah hukumnya? Hukumnya haram dan Allah akan malukan dia di akhirat. Soalan seterusnya, hukum curi selipar orang di masjid, sebab selipar saya pun kena curi. Nampak? Kereta dia kena langgar oleh orang. Tapi tak tahu siapa langgar, dia pun langgar kereta orang lain tak. Biar puas hati. Faham tak? Nampak? Dengan pencuri dengan mu dua-dua kena kerat tangan mereka. Kalau selipar tu mahal. Kalau selipar murah tak kena kerat tangan, tak cukup nisab. Faham? Batu kalau selipar hilang jangan curi. Kita boleh ambil selipar yang diwakafkan, pinjam. Ni kata pandangan sebagian ulama. Faham? Atau kita tahu dah selipar orang yang tukar tu memang hak ni dah. Sebab selipar tu sama, mungkin dia salah ambil.
Sebab kita cang. Sifat kita ni memang gini. Bunyi, kalau jerit bunyi pek, pek. Jumpa, hak dia ada juga. Yang beli duana pun sama kita. Cuma dia kecek sikit. Salah ambil dah lah. Faham lagi? Maka boleh ambil hak dia. Kalau yakin, dan tukar esok. Tapi kalau pakai saruk hak orang, haram. Tapi ramai macam gitu. Tari-tari tak ada. Wak liar mata, bau-bau. Faham lagi? Nah, 2 hari tak tahu. Apa? Bahasa sedap pula. Faham? Nak awak gua ni, jangan duk temaa duk lapor harta benda orang. Faham? Sebab tu dia jual selipar di DIY. Tak ada pitih, kedai doya. Faham? Soalan seterusnya. Boleh tak solat witir lepas solat Isya? Apakah hukum kunut dalam solat witir? Baik. Lepas sembahyang Isya boleh tak solat witir? Boleh. Kerana sembahyang witir itu ialah selepas sembahyang Isya. Siapa yang sembahyang witir lepas garik, balik awal. Jengkreng namanya. Faham? Mesti lepas solat Isya. Faham? Sekalipun solat Isya itu dalam waktu maghrib. Contoh jamak takdim. Dia musafir. Berhenti garik, dia sembahyang garik dengan Isya. Lepas sembahyang Isya, masih dalam waktu garik, boleh sembahyang witir. Mengikut kaul yang kedua. Faham? Apakah saya wajib qada puasa saya yang saya pernah ponting waktu sekolah rendah dulu? Jawabnya tidak. Kalau masih sekolah rendah, belum balik. Tapi belum balik dah, wajib qada. Wajib qada, sembahyang wajib qada, puasa wajib qada. Kita terlupa puasa, wajib tak qada? Terlupa nak puasa, wajib qada tak? Wajib qada. Sengaja tak puasa? Wajib qada tak? Wajib qada. Sembahyang itu tak? Tak ingat sembahyang, wajib qada. Sengaja tak sembahyang, wajib qada. Faham? Dah skala rendah itu siapa umur berapa tahun? Siapa umur 12. Dah mua rasa-rasa balik, kita ingat kita balik itu 3 tahun 2, 14. Mana skala rendah masih budak puasa itu tak wajib qada. Faham? Kerana mula wajib puasa balik. Boleh tak salat tarawih 2 rakaat sebab kita sibuk tak? Salat tarawih 2 rakaat ni mazhab Hanafi bukan, mazhab Syafi'i bukan, Hambali pun bukan, mazhab Maliki pun bukan. Dan mazhab mana? Mazhab Abul Arifin, mazhab Ayuh Pin. Faham? 2 rakaat. Nampak? Mari duana dia. Paling sedikit sembahyang tarawih yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili dia sebut paling sedikit pandangan sebahagian ulama hadis, bukan majoriti, sebahagian 8 rakaat. Adapun majoriti ulama hadis 20 rakaat. Faham? Jadi yang ada disebut dalam kitab-kitab 36, 20 dan 8. Majoriti 20 rakaat. Tak ada tarawih 2 rakaat. Apakah hukum isteri tak mau ziarah mak mertua sampai bila-bila? Tengok keadaan. Kalau mak mertua itu memang menyakitkan hati dia, supoh seranah dia, tak apa. Faham lagi? Tapi kalau tidak ada sebab apa-apa, tak boleh, kerana menyakitkan hati suami. Wajib kena ra'i suami. Kita gitu juga, walaupun kita tak suka keluarga tua kita belah bini, kerana berat kepala senok belaka, kita jangan tunjuk kita benci ke dia. Kenapa? Terasa hati isteri kita. Faham lagi? Adakah boleh kita beritahu pada anak si mati bahawa si mati telah pesan jangan beritahu anak-anaknya dia telah meninggal? Wajib beritahu. Faham lagi? Kerana dia berkait dengan banyak benda besar dalam hukum syarak. Dia kabur gini, kalau aku mati menyakaburkan anak aku. Orang tu pun pegang amanah, dosa. Kalau dia pesan pun bukan semua pesan wajib tunai. Ada pula dok kabur mati. Nyanyi kan anak-anak. Saya biasa gaul dengan orang tua, biasanya mengumpat. Macam mana saya nak lari? Lari lah, ambil kaki, ketuk, lari gitu. Dah kalau saya dengar boleh, kena kata haram. Dah kalau dengar saja, tak mau kata apa, nak dengar saja, sama dosa. Dia dapat sebako, mu sebako. Dia besar bukit depu, mu besar bukit depu. Kerana Nabi kata al-mustami' ahdul muqtabain. Orang yang didengar sama dengan orang yang tukang mengumpat.
Bukan sama tu maknanya dia wajib kena minta maaf pada orang yang diumpat, tapi ni sebuah timbangan dosa. Soalan seterusnya, haid saya berhenti sebelum subuh, belum sempat mandi hadas, boleh tak puasa? Boleh? Faham? Faham lagi? Apabila perempuan itu haid, 10 perkara haram. Faham lagi? 8 perkara halal selepas mandi. 2 perkara je tidak mesti mandi, mesti kering darah saja. Yang pertama talak, yang kedua puasa. Faham lagi? Jadi puasa kering darah. Contohnya subuh pukul 6, kering darah pukul 5.59. Dah tak mandi? Dah. Faham? Maka hukumnya tak apa. Dia berpuasa sah dengan syarat sebelum subuh dia berniat. Contohnya perempuan itu dia berasa ujung dah, hari ke-7 dah ni. Maka malam tu dia niat, takut-takut esok kering darah dalam tidur. Sebab darah haid dia kering ni, dia kering gitu, dia tak bangun, tak gerak kita. Dia nak berhenti pukul 3 pagi, dia berhenti pukul 3. Dia tak bangun, tak gerak nak berhenti. Kita bangun tengok berhenti dah. Maka kalau malam sebelum tidur kita niat puasa esok dan kering itu sebelum subuh, sah berpuasa walaupun mandi kurang suku pukul 7. Soalan seterusnya, apakah hukum puasa bagi perempuan mengandung? Perempuan mengandung wajib puasa. Ramai orang salah pegang perempuan mengandung tak wajib puasa. Balik awal. Mana pula tak wajib puasa? Wajiblah puasa. Dah kata boleh buka setelah dia sakit, atau kalau diteruskan berbuka jadi tidak baik kesihatan kandungan dan sebagainya, ada begitu baru boleh berbuka. Semata-mata mengandung boleh buka tak ada lagi. Kita dengar ulama kata kena ada masyaqqah, kena ada kepayahan, kena ada keraguan tentang kesihatan baru boleh. Soalan seterusnya, bolehkah seorang perempuan makan obat untuk lewatkan haid pada bulan Ramadan? Makruh. Dia nak jadi haid dia biar lepas raya kerana dia nak puasa sebulan. Makruh itu jika ubat itu tidak membahayakan kesihatan. Kalau membahayakan kesihatan, haram. Dan mana yang afdal? Tidak makan ubat. Dia berpuasa ketika suci, datang haid dia berhenti, kerana itu menjadi fitrah wanita. Soalan seterusnya, masjid surau laungkan azan masuk waktu, tidak serentak. Soalannya bagaimana kita nak jawab azan? Perlukah baca doa setiap kali azan? Kalau 7 masjid tak kira hak 7 kali doa. Bagaimana pula dengan iqamat? Kalau kita perlu jawabnya gini, kalau 10 masjid awak boleh jawab 10 masjid. Tetapi siapa nak jawab satu saja sudah memadai. Ingat tu dah. Dia jawab je, satu masjid yang pertama saja. Faham lagi? Sudah memadai. Faham lagi? Tak jawab berasa malah aku banyak-banyak ala layang aku, maka makruh. Dan dia nak jawab semua harus. Tapi sekurang-kurang jawab satu. Faham? Nasihat kita kepada muazzin bulan puasa ni, kalau boleh minum air lah. Minum air dan azan cepat-cepat. Maknanya dia tengok jam masuk dah, nak minum air setegak. Jangan sekolah, setegak. Lepas tu azan Allah. Sebab setengah muazzin tu bila tu bahang dengan tenong-tenong dulu. Faham lagi? 8 minit dah. Dah kalau kita tak apalah, ada jam, ada radio, ada gadget, ada apa tak? Dah moci-moci ada reti tunggu azan. Ni dak bang, lapar perut dah. Nanya ke moklong. Tak? Ya biar derah kan. Bang pula jangan panjang-panjang dah, kita minum air sikit. Pendek dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Terbit nasi kat hidung lagi. Ubat gigi saya rasa epa. Aduh. Dia beli kedai 2 ya. Apa pandangan tentang pendapat beriasi ubat gigi pasangan sekarang untuk bulan puasa? Tak ada masalah. Tapi ingatlah, kias dengan hadis Nabi kata, kalau kamu berkoma dan berpuasa jangan nebeng. Maknanya jangan kuat-kuat. Faham? Ada bau tak ada masalah. Jangan telang. Nya telang buh gigi batal. Mimpi keluar mani batal puasa ke tak? Tidak batal.
Walaupun 4 kali sebetul, pukul 10 sekali, pukul 12 mimpi pula. Banyak keluar tu berbeledi-beledi, tak batal juga. Kenapa? Kerana dia bukan perkara yang masuk perkara yang membatalkan puasa. Faham? Mimpi malam, mimpi siang tak batal berlaku puasa. Apakah hukum pakai perfume pada waktu berpuasa? Ulama fiqh ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama makruh. Pendapat yang kedua harus. Walaupun harus, dia kata makruh kita pergi cium. Nampak? Dia gitu. Haruskah saya bayar hutang puasa walaupun saya telah membayar fidyah? Jawabnya ya, bukan harus, wajib. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa-siapa daripada kalangan kamu musafir atau sakit berat, dia tak boleh berpuasa. Tak apa, tak puasa, tapi wajiblah qada dengan hari yang kamu tinggal. Faham lagi? Jadi bukan kena fidyah. Yang pergi bayar fidyah apa? Mu kena qada. Fidyah ini ialah kamu tidak qada sampai masuk Ramadan yang lain, tidak ada uzur, baru dikena qada sehari dan dapat fidyah pula kena bayar satu. Faham? Kawan saya was-was kritika, pegang pintu pun tak boleh. Habis harus keluarga, ahli keluarga tertekan. Orang yang was-was begini, dia adalah pengikut syaitan. Syaitan yang kata mu pegang tu, tangga tu, boleh jadi orang lesek tahik semalam. Jadi boleh jadi duduk main sama dia. Jadi sungguh tu. Tu yang beli pisang, basuh pisang. Basuh pisang, beli deriang, gonyoh deriang. Faham? Nak buat guna ke dia? Betul tak? Dapat hak gitu. Nabi kata khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya sedang-sedang. Dok nebeng. Dok nebeng belah kotor, dok nebeng belah bersih. Basuh kaki, cabut ulit kaki, tu nebeng basuh. Faham? Tengah-tengah. Jadi siapa yang kerjanya orang datangkan was-was? Syaitan. Nabi kata bila dia habis qomat, kita pun masuk dalam sah, syaitan datang. Dia buat apa? Dia was-waskan kita. Syekh, mu tadi ambil uduk, kena tak tapak kaki. Mu nak semayang, faham? Kita Allah. Tu baik mula lagi ambil uduk. Allahu Akbar. Faham? Dia pun mari. Mu niat garik ke isa? Sudah. Kita pun semula. Tahu tak? Kita layang siapa? Syaitan. Sebab tu lama-lama dia jadi pengikut syaitan. Syaitan suka. Faham? Dengar baik-baik. Kalau bab apa? Mu was-was. Dalam bab najis, ulama pesan dak nampak terang najis, barulah wajib basuh. Dak nampak terang, dak wajib basuh. Naik mencuci kapeng, babi nitah dalam 2000 ekor. Lekung bahang sekor. Golek babi birai jalan. Sebeng coh, sebeng mutu. Kita turun tengok sebeng coh, tapi tak ada darah, tak ada luka di sebeng, tak ada lendir, tak ada air, tak ada peluh, tak ada ekcing, tak ada tahi, dak wajib basuh. Tu fiqh, tu agama Islam. Faham? Ada yang nampak darah sikit, wajib basuh 7 kali. Faham? Mu tak mau ikut agama, mu ikut setan. Soalan seterusnya, boleh tak berjual beli dalam masjid? Saya pernah dengar hadis melarang. Jawabnya, tak boleh. Dia jual tebu dalam tu. Tapi tak ada lah jual tebu dalam tu. Kadang-kadang penceramah dia bawa buku jual dalam masjid, tak boleh. Dia boleh umum boleh. Siapa nak ada beli apa-apa pergi beli luar tu lagi. Tu boleh. Faham lagi? Banyak jual. Tapi yang banyak berlaku jual beli dalam masjid orang puang. Tengah kuliah dia jual tudung tu. Faham? Ni tudung bawah tu khisi seluar kuning. Orang ni kata, orang ni akak jual, saya beli dah Cik Moh saya jual lah. Orang duk ngajar dalam masjid. Betul tak? Itu haram jual beli. Ada pula jual beli dalam masjid. Jika seorang makmum tidak sempat habis bacaan dan berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim dan rakaat bersama imam, adakah kira sah dapat rakaat tersebut atau kena habis waladhdallin? Baik. Wajib kena habis jika dia itu muwafiq. Maksudnya dia bersama-sama imam semayang macam biasa, bukan orang yang datang lambat. Kalau orang yang datang lambat, imam ghairil maghdu, dia bismillahirrahmanirrahim, amin, tak imam pun rakaat dulu. Wajib dia rakaat bersama. Kenapa? Kerana dia baru sampai. Orang yang mari awal dipanggil muwafiqun, orang yang bersama dengan imam.
Maka ti imam Allahu akbar, kita kena siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kena perhabis, dia akad kepala pun tak ada masalah, kita dapat 2 rakaat baru kita rokok. Faham? Kita beri sedekah pada orang minta sedekah, tetapi yang diketahui duit itu digunakan untuk beli barang yang mabuk, seperti dibeli pil kuda, gam dan sebagainya. Jawabnya, kalau kita tak tahu boleh. Yang tak boleh kita tahu dah. Dia pinjam motor nak pergi beli dadah, haram bagi pinjam. Dia pinjam helmet nak pergi beli pil kuda, haram bagi pinjam. Bang, tapi tak tahu tak apa, kita sedekah dia 2 riyal. Dia kata dia nak makan, dia pergi beli gang, syak gang. Kita tidak bertanggungjawab. Faham lagi? Tapi kalau dia khabar, makna kita tahu. Kata haji, minta bitin peloyan nak beli gang 5 tank. Gang tak gang lama 2 riyal dah, beli seteng dah. Hukumnya haram. Faham lagi? Tahu dah. Kita diwajibkan menegakkan hukum Allah, tapi di luar sana bercakap melencong, menentang hukum Allah. Siapa yang tentang hukum Allah, kufur dia. Orang tak laksanakan hukum Allah, dia terima hukum Allah itu yang terbaik, itu fasik. Tapi dia menentang hukum Allah, kafir. Ada yang mengatakan kaum-kaum masuk air ke dalam hidung menjejaskan puasa seorang. Apakah hukumnya? Jawab dah tadi. Nabi kata kalau kita berkoma kuat-kuat, biar dapat bersungguh-sungguh koma dan masuk air ke hidung. Melainkan ila antakuna saim, melainkan kalau kamu sedang berpuasa, mana jangan menebeng-nebeng. Nabi tak larang koma, mana jangan buat kuat-kuat. Faham? Isteri saya hamil, telah lahir, mungkin akan menyusukan anak kami. Bagaimanakah hukum puasanya? Wajib puasa. Perempuan yang menyusu anak, wajib puasa. Dah bila kata boleh buka? Jika dia bimbang kalau dia berpuasa tidak ada susu, maka dia pun berbuka. Itu baru betul. Faham? Tapi kalau jenis dia tak ada masalah, dengan nyahu memang susu dia banyak, seberdi. Faham? Tak ada masalah. Tak boleh berbuka tu. Hak boleh berbuka ketika masyaqqah. Kalau aku berpuasa, tak ada susu. Faham? Apakah hukum menggunakan wig sewaktu berpuasa? Wig tu tadi hak cocok di hidung. Dah. Itu tidak masuk apa-apa. Baunya saja masuk. Yang ada khilaf ialah pada inhaler untuk membuka saluran lelah. Tadi. Soalan seterusnya. Mana lebih Abbas? Tolong saudara kita di Syria yang sangat susah, tak bantu orang Islam di tempat sendiri. Tolong dua-dua. Munaf afdal. Dia tanya mana afdal? Afdal maknanya banyak pahala. Dah munaf banyak pahala, sini tolong, dinu tolong. Tolong tak? Dan kita nak waksa je. Nak waksa dah afdal, buat dua. Sekarang umat Islam di Syria kan sedang dibom oleh tentera Rusia. Faham? Tentera benda ni, apa benda nama Syria ni? Asad Al-Hafiz ni. Ramai dah yang mati. Banyak kelengkapan pun banyak hilang dah. Tak rosak. Sekarang ni mereka menggunakan teknologi tentera Rusia untuk membunuh orang Islam di Syria. Adapun tentera Amerika masih lagi beri pinjaman senjata kapal terbang untuk mengebom umat Islam di Iraq atas nama ISIS dan sebagainya. Sebab di Syria makin tertekan dan makin lemah mujahidin Islam di sana. Faham? Mereka gunakan tentera Rusia untuk membunuh umat Islam di Syria. Jadi kita tengok keadaan pun nyanyi. Beri sumbangan. Beri sini 10 ya, beri dinu 10 ya. 100 ada, sini 50, dinu 50. Faham? Sikit lagi Batu buka puasa bagi siapa yang berpuasa di kutub utara. Waktu siang panjang 24 jam. Ada yang mengatakan boleh buka puasa dengan selama 12 jam. Tapi tiada nas mengatakan demikian. Pulak dah. Dia duduk gong untuk nasi nak buka kutub utara pulak dah. Tak apa dah. Lawak guana ke dia. Dia begini. Kalau kita duduk pada sebuah tempat yang tidak ada malam, contohnya siangnya terlalu panjang melebihi adat, maka ulama-ulama memberi fatwa boleh dia mengikut waktu berbuka negeri Islam yang berhampiran.
Contohnya kalau dia duduk di kutub utara, dia boleh ikut yang pada waktu berbuka umat Islam di Norway, di Iceland, di Sweden, dan di satu lagi apa? Bukan. Kanada jauh dah. Boleh juga di Kanada. Yang Skandinavia ni, Norway, Finland. Kutub utara itu, bawahnya itu negara yang ada dekat kutub utara ialah Iceland, Finland, Norway, Sweden. Maknanya kalau mereka di Sweden berpuasa 17 jam, awak boleh pakai 17 jam. Sebab di kutub utara kadang-kadang matahari itu siangnya saja selama seminggu. Dah seminggu takkan nak buka seminggu, tinggal korok kering. Faham tak? Itu pandangan ulama. Niat puasa sunat 6 hari Syawal bolehkah kita sekalikan dengan qada? Ada dua pendapat ulama. Satu mengatakan hendaklah kita asingkan. Faham? Qada suku, Syawalnya suku. Dan pendapat yang kedua juga fuqaha ahli sunnah wal jamaah mengatakan ia harus digabungkan. Yang mana kita nak ikut silakan. Cuma kaedah ma aksaru fi'la aksaru sawaba, lebih banyak kita lakukan lebih banyak pahala, maknanya afdal kita asingkan. Soalan seterusnya, imam terlalu lama membaca surah dalam solat jemaah, hukum perbuatan lambat masuk dalam sah solat. Imam baca panjang, jadi masing-masing duduk luar belakang gulung kat daun tu. Dua ni kira makruh. Sengaja masuk dalam sah dengan lambat. Faham? Kerana apa? Kerana kita sengaja luputkan fadilat semayang dapat takbir selepas imam. Imam takbir, Nabi kata iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam sudah selesai takbir, maka kamu semua bertakbirlah. Maksudnya ikut cepat-cepat. Allahu akbar imam, kita pun Allahu akbar. Faham? Dia terus masuk ke imam baca Yasin. Lek lu ayat ke-30 je masuk lagi. Faham? Betul dah, tapi rugi. Dia duduk tawakah. Faham? Biarlah kita berdiri. Kenapa? Berdiri yang paling afdal. Allah bayar pahala kita berdiri dalam solat. Faham? Kita berdiri kan banyak. Berdiri nak tunggu, nak baris ambil bering. Berdiri nak beli ayam kuting. Berdiri, banyak berdiri kan dalam hidup kita. Tak? Berdiri paling afdal dalam sembahyang. Imam jangan baca panjang-panjang sangat, melainkan solat yang orang tak wajib ikut. Faham? Solat malam, solat tarawih tak ada masalah, pasal orang tak mau ikut pun tak apa. Faham? Ini tu imam bahang surah Baqarah Maya Isa. Sang lagi 286 ayat. Nyanyi 3 jam suku. Budak tu baru mari sekali, tak mau pergi dah mak sejik taubat nasuha. Tak mau pergi dah. Faham? Tak. Pendek-pendek ikut Rasulullah. Maya Isa tak panjang. Nabi panjang sembahyang subuh dengan sembahyang zuhur sikit. Faham tak lagi? Cuba panjang sikit je. 3 kali waktu duha je. Tak? Ataupun kita baca surah yang pendek. Surah Al-A'la je tapi dia buat lagu panjang pun tidak digalakkan. Kenapa? Nabi kata kena ra'i orang belakang. Ada kanak-kanak, ada orang tua, ada perempuan, ada orang sakit. Faham? Tak kena orang sakit pakai pamper. Dak dan rokok jatuh pamper lutut. Faham lagi? Ni buat sabbihisma rabbikal a'la alladhi. Sudah kerja dah lah. Tubik tahi mamu. Faham lagi? Ni tak. Orang tua tak? Jangan. Ra'i lah. Ra'i. Seorang pernah mengeluarkan komen kepada seseorang dengan komen kata-kata sesat. Bagaimana kita nak minta maaf? Pandai sangat. Tu bank kan? Faham lagi? Mungkin caci dia, mungkin kena minta maaf ke dia. Begini, kalau kita menzolimi seseorang, kita nak minta maaf tak boleh wakil orang lain. Kita boleh wakil, tapi tak boleh minta maaf dengan orang lain. Faham lagi? Kena tuang tubuh juga. Dah kalau dia mati dah, boleh lagi minta maaf? Boleh. Kena tunggu dia hidup semula. Faham lagi? Orang yang kita zalim, kita nak minta maaf, dia mati dah. Tak boleh dah. Bila boleh? Kena tunggu dia hidup semula. Faham tak? Faham tak? Kita berapa kali hidup? 2 kali hidup, 2 kali mati. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Faham? Dulu mu mati, lepas tu Allah hidupkan. Sekarang
Somal kayak gini, Allah matikan pula. Lepas mati hidup pula tak? Maksudnya, kalau di dunia dia sudah mati, kita tak boleh lagi minta maaf. Dan kita kena minta maaf di padang mahsyar. Kerana hidup semula. Betul tak? Wallahu a'lam. Kalau tidak banyak, sedikit dapat ambil kepahaman apa yang telah disampaikan pada malam ini. Mohon maaf kerana terlebih masa ataupun memenatkan tuan-tuan dan puan-puan. Ada 3 soalan puasa. Kerana nak beri hadiah daripada Prima Valley, siapa nak bertanya? 3 soalan tentang puasa. Ya. Ada? Niat puasa sebulan. Boleh pada malam pertama. Mengikut pandangan mazhab Maliki, Imam Maliki boleh niat puasa sebulan. Okey? Niat puasa sebulan. Caranya begini, aku berniat puasa sebulan Ramadan tahun ini sekaliannya kerana Allah Ta'ala. Dan bila dah niat sebulan, tiap-tiap malam wajib niat. Cuma pada malam terlupa niat, sah puasa esoknya. Faham? Ada lagi soalan? 2 lagi soalan. Dia puasa lepas tu pesang. Kalau pesang penuh hari tak sah. Daripada nyahu tu pesang dah. Bangun-bangun buka dah. Tak sah puasa. Jadi kalau sebahagian hari dia koma, sebahagian lagi dia sedar, sah. Soalan yang terakhir. Apa dia? Isteri mengandung. Alhang kuat. Alhang tu macam mana? Dia banyak jenis. Alhang jenis tak boleh makan, kena puasa. Makan mutah. Dia tak payah makan, puasalah. Dia alhang banyak jenis. Kalau alhang tak boleh tengok makanan jadi takut apa semua, molek teruskan puasa. Dia kalau alhang tak boleh, tak makan mutah. Tak makan tubik darah kat mata. Tu baru berbuka. Tengok jenis alhang. Alhang ni tak sama. Ada orang puan dia alhang tak boleh goreng ikan, mutah. Tak boleh bau asap mutah. Pitih boleh bau. Nampak tak? Ada tak boleh apa lagi tak? Tak boleh bau sabung. Tengok jenis alhang. Kalau dia puasa dengan alhang dia tu dia jadi nak pitang dan sebagainya, itu baru dia bolehkan berbuka. Mari ambil aja. Mari dia dah. Lewat dah. Ada sumbangan. Mari. Sama. Kalau pandai pendek ke panjang ke, tambahlah kain-kain pelekat ke apa. Mari. Ni. Dan walek. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa jelera malam ni dah. Jadi puasa tahun ni pun agaknya lebih baik bertalepas insya-Allah. Jadi pihak Masjid Gontok Nasik mengucap ribuan terima kasih kepada Al-Fadil kerana sudi ke Masjid Gontok Nasik, dan Al-Fadil jangan seri datang Masjid Gontok Nasik sana, insya-Allah. Dan seterusnya itu kita ada apa ni lah, nak foto ribbon kata sempena pelajaran kapet Ustaz dia. Ustaz. Jadi silakan Al-Fadil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba sana. Dan seterusnya saat kita ada apa ni, sudah hati Ustaz sampai kepada Ustaz. Okey dah. Alhamdulillah dah selesai menjadi kita pada malam ini, dan pihak masjid sekali lagi mengucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, khususnya Al-Fadil yang itu menjadi tetamu kita pada malam ini. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu Ramadan pada tahun ini itu dengan kita yakin apa yang kita lakukan puasa pada tahun ini insya-Allah. Wallahu alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله شر الدرجة عندنا استووا صفوفكم فإن تسود الصفوف